Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel, menggempakan sahabat-sahabat semua. Dan yang paling mengejutkan adalah tindakan memalukan daripada MP Arau Saidan Kasim yang cuba menipu, membohong dan juga memanipulasikan fakta sebenar. Sehingga itu sahabat semua, ya, ramai pimpinan-pimpinan rakyat di luar sana yang mengecam tindakan MP Arau ini yang cuba untuk menipu rakyat Malaysia di dalam parlimen, ya, dengan memusingkan fakta, dengan memusingkan boleh dikatakan sebagai cubaan untuk membuat fitnah dan sebagainya. Jadi ini antara satu perkara yang saya lihat sendiri adalah satu perkara ataupun tindakan yang amat terdesak, ya, daripada MP Arau yang juga sebelum ini dikenakan DNA oleh pihak mahkamah, tetapi tindakannya ini amatlah sangat biadab dan juga bertindak, ya, untuk cuba menipu rakyat dengan pertanyaannya itu. Apakah pertanyaan dia ini sahabat semua ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita? Akhirnya Speaker Dewan Rakyat membuka mulut dan menjawab, ya, apa yang dilakukan oleh MP Arau ini yang mencuba untuk memanipulasi, memusingkan fakta dan juga membina persepsi kononnya kerajaan ini sudah jadi kerajaan sekuler. Jadi tanpa buang masa saya ingin membacakan kenyataan, ya, daripada Speaker Dewan Rakyat ini yang mengatakan bahawa perlembagaan tidak pernah guna kalimah wallahi wabilahi watalahi. Itu antara pertanyaan yang diajukan oleh MP Arau ketika ataupun selepas sahaja Suhaizan Kayat mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Rakyat. Jadi apakah kenyataan ataupun pencerahan daripada Speaker Dewan Rakyat ini? Perkara ini yang menarik untuk saya kongsikan. Katanya, kalimah wallahi wabilahi watalahi tidak pernah digunakan dalam peruntukan angkat sumpah ahli parlimen seperti yang dinyatakan dalam jadual ke-6 di bawah artikel 59 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan sejak ia digubal pada 31 Ogos 1957. Yang di-Pertua Dewan Negara Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, apabila Perlembagaan Persekutuan dikuatkuasakan pada tarikh berkenaan, penyataan sumpah ahli parlimen telah ada dalam jadual ke-6 di bawah perkara tersebut dan tidak pernah ada menyebut kalimah wallahi wabilahi watalahi. Kalimah penyataan sumpah kalimah wallahi wabilahi watalahi hanya disebut dalam penyataan angkat sumpah oleh Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong yang dinyatakan dalam jadual ke-4. Tambahnya lagi, seperti yang dijawab oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, penyataan sumpah ini adalah mengikut peraturan Mesyuarat 5, peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat yang menyatakan bahawa sumpah yang dilafazkan hendaklah mengikut seperti yang disebut dalam jadual ke-6 dalam Perlembagaan Persekutuan tersebut, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Wan Junaidi berharap dengan penjelasan itu ia dapat memberikan maklumat yang jelas kepada ahli parlimen serta orang awam yang telah menyaksikan pertikaian berhubung perkara berkenaan semasa ahli parlimen Kulai Suhaizat Kayat mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Rakyat Selasa yang lepas. Perkara itu dibangkitkan oleh Parlimen Arau Saidan Kasim yang memohon penjelasan daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Samad ada lafaz sumpah ahli parlimen baru tidak lagi memasukkan kalimah wallahi wabilahi watilahi. Jadi ini kenyataan daripada Speaker Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua, bahawa apa yang ditanyakan oleh MP Arau itu sebenarnya tidak pernah dilakukan. Kalau kita lihat hari ini tular di media sosial, di TikTok, di Facebook, ya, yang mana memberikan rakyat Malaysia, warganet khususnya, mempost video sewaktu semasa MP Arau Saidan Kasim ini mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Rakyat. Dan yang mengejutkan tidaklah seperti yang dinyatakan tuduhan yang dibuat oleh MP Arau Saidan Kasim ini, bahwa beliau sendiri mengangkat sumpah tidak pernah ataupun tiada melafazkan ungkapan itu. Tetapi kenapa mereka melakukan perkara ataupun MP Arau ini membuat tuduhan seperti itu dalam kerajaan hari ini? Kerana cubaan mereka untuk mewujudkan persepsi. Dan apa yang mereka dikatakan oleh MP Arau ini sudah mentular di media sosial. Berbagai fitnah, berbagai tuduhan,
kononnya kerajaan sekarang ini sudah menjadi kerajaan sekuler, tidak memasukkan lagi ungkapan tersebut dan sebagainya. Kita tengok betapa besar kesan daripada penipuan, percubaan untuk memanipulasi dan memusingkan segala fakta yang dia sendiri tahu, tetapi masih cuba ataupun masih melakukannya. Untuk apa? Kerana untuk membina persepsi kononnya kerajaan ini sudah pun membuang ungkapan terbabit. Jadi sahabat semua, ini adalah satu tindakan yang amat memalukan daripada pihak pembangkang. Jadi kita melihat dengan keterdesakan mereka, dengan sikap sombong, angkuh, menunggang agama dan sebagainya, mereka melakukan perkara-perkara seperti ini, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu perkara yang amat memalukan. Seperti mana kenyataan ahli majlis kerja tertinggi UMNO juga, Muhammad Fuad Zakasi, berasa kesihan dengan gelagat ahli parlimen Perikatan Nasional di Dewan Rakyat beberapa hari yang lalu, terjerit-jerit meminta peruntukan daripada kerajaan. Katanya mereka seharusnya mempersoalkan mengenai peruntukan mereka kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang didakwa menolak sebarang rundingan berkaitan hal itu. Kesian tengok gelagat ahli parlimen PN, kata Fuad, merengek dan terjerit-jerit meminta PMX bagi peruntukan khas kepada ahli parlimen pembangkang. Terdedah pekung di dadah kerana duit peruntukan mahu digunakan untuk melawat orang mati dan menghadiri majlis perkahwinan, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Anwar pada sesi ucapan penggulungan kajian separuh penggarang rancangan Malaysia yang ke-12 mengingatkan pembangkang supaya tidak angkuh dan sombong untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Namun katanya mereka perlu berunding dengan kerajaan sebagaimana yang dilakukan ketika kerajaan di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sekiranya mahukan dana seperti yang dibangkitkan. Perdana Menteri setuju bagi peruntukan setelah berunding dengan Hamzah selaku Ketua Pembangkang. Tetapi katanya Hamzah menolak untuk berunding, kata Fuad sambil menambah, Hamzah menjadi menteri tidak membantah ketika Ismail Sabri berunding dengan Anwar. Jadi ini satu lagi kesombongan dan keangkuhan daripada pimpinan Perikatan Nasional. Mereka kalau di luar berdegar-degar menyatakan kononnya kerajaan ini zalim, kononnya kerajaan ini tidak memberikan peruntukan ahli parlimen, sedangkan sahabat semua, peruntukan ahli parlimen ini memang tidak pernah diberi semenjak beberapa puluhan tahun yang lalu. Semasa siapapun kerajaan, siapapun pembangkang, mereka tidak berikan peruntukan ahli parlimen. Tetapi tidak kepada peruntukan pembangunan untuk rakyat. Tapi ini yang mereka cuba lakukan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kesanggupan beliau untuk berbincang dengan mereka, tetapi mereka pula menolak dengan sombong, dengan angkuh. Bagi saya, kenapa mereka menolak perkara ini? Karena kalau mereka meterai satu MOU seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, percaya, nescaya, mereka kalau akan ada MOU ini, pasti mereka tidak akan dapat memainkan isu-isu menggunakan bangsa, agama, apatah lagi dengan memusingkan fakta, menuduh kerajaan ini zalim dan sebagainya. Karena itu bagi saya mereka sanggup menjadi tidak mahu berbincang dengan kerajaan. Demi apa? Karena mereka kalau sign MOU ini pastinya mereka akan hilang punca. Mereka tidak akan ada lagi alasan untuk berpolitik, untuk menjatuhkan kerajaan yang memberikan harapan palsu kepada pengundi, kepada penyokong mereka yang kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijatuhkan. Kononnya kerajaan akan bertukar. Itu antara janji-janji yang diberikan oleh geng-geng sapu bersih, geng-geng kerangga yang cuba menghancurkan pokok yang sedang bertumbuh pesat ini, sahabat-sahabat semua. Mungkin itu antara sebab kenapa geng-geng sapu bersih ini tidak mahu untuk sign agreement, sahabat semua. Walaupun hari demi hari mereka meroyan menggunakan isu ini untuk dipolitikkan. Kononnya kerajaan ini zalim dan sebagainya. Ini antara tindakan yang memalukan. Jadi perkara pertama tadi saya katakan bagaimana Sahidan Kasim MP Harau ini memalukan diri sendiri. Tetapi apa yang kita lihat seakan-akan mereka ini terlalu kebal. Tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan berdosa dengan memusingkan segala fakta, dengan membuat fitnah dan sebagainya. Mungkin itulah makanan harian mereka, tidur fitnah.
bercakap saja berbohong, membuat kenyataan saja menipu, menipu rakyat dan sebagainya. Mungkin itulah yang ada dalam benak fikiran mereka, sahabat-sahabat jemaah. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sahabat semua, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen, tapi komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walan-walanti, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng pengkhianat muda. Ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian sudah pada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.